A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pesakit-pesakit sunnah ya yang mereka yang beramal dengan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Ya, dan di sini hari ini kita akan belajar sesuatu ilmu, bagaimana untuk menambahkan satu ilmu. Apa dia bimbingan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana untuk merawat, bagaimana untuk merawat, cara bimbingan Nabi Muhammad SAW ya tentang tentang berubat. Kalau kita terkena demam, penyakit demam dan sebagainya, punca-puncanya. Jadi kita cari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita dengar dulu daripada apa disampaikan bimbingan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ustazah nak nanti kita bersama dengan YDP Persatuan Perubatan Sunnah, iaitu Persatuan Perubatan Sunnah Kitab At-Tibbun Nabawi. Maknanya kita ada kitab rujukan kita dan juga di sini kita ada saja nak perkenalkan kalau orang tanya siapa YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita itu. Jadi Persatuan Perubatan Sunnah kita itu ialah Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin. Dan kalau orang tanya apa latar belakang pendidikannya, jadi latar belakang pendidikan Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin kita, dia memulakan ialah pendidikan agama di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Ayat satu tulis sikit, mengambil 4 senawi di Madrasah Nahdhah Bukit Besar Kedah. Dan juga melanjutkan ke Universiti Al-Azhar dalam bidang pengajian Islam dan Bahasa Arab. Seterusnya mengikuti daurah musim panas di Darul Mustafa Dramaun, Yaman bersama Habib Omar Al-Hafiz. Lepas tu mengikuti daurah Tahfizul Quran di Karachi, Pakistan. Dan yang kelima mengguru di Sekolah Menengah Agama Tinggi Sungai Manggis, Selangor. Dan yang kelimanya penolong pengurus Pusat Agian Zakat Selangor dan penyelaras Masjid Daerah Gombak. Jadi di sini sebahagian biar Dota kita punya pengasas, kita punya YDP Persatuan Perubatan Sunnah. Jadi dalam masa tu beliau juga ialah pencipta bahasa Arab kaedah mudah iaitu kaedah Ba'akausah pertama anak tempatan pertama mencipta bahasa Arab kaedah mudah dalam tempoh 6 bulan mudah difahami dan sebagainya tanpa perlu menghafal dan untuk semua peringkat umur. Jadi bila hak cipta tu ada berlaku ciplak, jadi diubah, jadi kita buat sementara menunggu hak cipta dan sebagainya. Kita tambah lagi pada tahun 2000 lebih juga saya ingat iaitu cipta lagi pernah masuk dalam berita TV1 dan TV3 iaitu pencipta kaedah tuti iaitu Tahfiz wa Tafhim. Belajar bahasa Arab, faham maknanya. Jadi kita belajar bahasa Arab, kita biar faham, kita belajar bahasa Arab, bila kita hafal Al-Quran, faham makna. Bila kita belajar Al-Quran, faham makna, kita tidak akan mudah diperbodohkan, dibohongi oleh siapa. Kenapa? Al-Quran itu adalah gedung ilmu. Kalau orang yang niat dia membaca Quran, niat dia belajar Al-Quran, untuk memahami apa yang nak disampaikan oleh Allah Ta'ala. Sebab Al-Quran itu akan Allah memberi kefahaman kepada sesiapa Allah kehendaki. Sebelum Ustazah nak mulakan peringatan awal yang Ustazah nak beritahu, tidak dibenarkan sebarang edit dari mula sehingga akhir. Dan dengar betul-betul seketul-seketul apa yang nak dicakap. Dan tolong faham betul-betul apa yang nak disampaikan. Apa dia tentang perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustazah nak kongsikanlah sedikit. Sementara kita menunggu sahabat-sahabat yang lain, mereka-mereka yang lain nak tahu ya Allah tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Itu pun dah berlaku kecoh bila Ustazah tunjuk kehebatan bagaimana daging yang hancur pun boleh baik dalam masa yang singkat, yang pantas. Sehingga dengan berbuat cara sunnah 100%, itu pun dah menjadi pening kepala mereka nak fikir. Sebab tu manusia dia tak kenal. Maknanya sebab tu tak kenal kehebatan benar-benar perubatan sunnah Rasulullah 100%. Saja tak kisah apa yang orang katakan. Mereka berkata sesuatu yang mereka tidak tahu, mungkin tak pernah dengar.
Ya, tetapi bagi ustazah melihat ya kehebatan-kehebatan lebih 20 tahun ya, dan di situ banyak lagi yang akan insya-Allah ustazah kongsikan ya kalau ustazah akan jumpa pesakit-pesakit sunnah bagaimana untuk merawat penyakit demam ya, untuk merawat penyakit terkini ya, dan macam mana pula. Tapi kita dengar dulu daripada YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita, Ustaz Haji Zaidi Tohirin kita nak menceritakan bimbingan Rasulullah SAW. Tak tu kita kata ilmu beserta amal ni berbeza. Kalau kita belajar melalui kitab, macam ni penerangan kitab. Tetapi bagaimana untuk merawat penyakit-penyakit moden ni. Ya. Dan pesakit-pesakit sunnah kita tumpu kepada belajar. Ya. Ustazah nasihatkan tumpu pada belajar dan tak perlu layan ya komen-komen yang di mana biarkanlah ya mereka, dan penting kita belajar, terus belajar ya. Kerana kita pegang teguh kepada kamu dua perkara, Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah tengah duduk-duduk, Ustazah tengah nak buka, nak tunjuk dengan ustaz ya. Tapi tak apalah, Ustazah bila tunjuk dengan ustaz, tiba-tiba Ustazah terjumpa dalam ayat Al-Quran dalam Al-Quran tu dalam surah Al-Araf ya, ayat 199. Lepas tu Al-Quran ini adalah syifa. Jadi pesakit-pesakit sunnah yang Ustazah nak kongsi kepada semuanya, sesuatu yang Ustazah nak kongsikan, iaitu di antara sabar yang terpuji. Ya, dia satu, Ustazah terjumpa ayat ni. Sebab tu betul lah Al-Quran ni adalah syifa dan penawar. Jadi Ustazah nak kongsikan sesuatu sebagai mukadimah Ustazah, supaya pesakit sunnah ya jangan you all rasa sedih, duka cita ya, komentar-komentar dan yang lain-lain apa diwawarkan, biarkan dulu mereka bersorak kan. Biarkan dulu mereka mencari follower dan sebagainya. Ya, jadi bagi Ustazah ya, Ustazah okey je, sebab lepas tu kita kata apa nasihat Allah Taala di dalam ya, apa nasihat Allah Taala. Yang ni diantaranya dalam surah Al-Araf. Cuba buka surah Al-Araf, cari ayat 199 di mana Allah Ta'ala pilih kepada pesakit-pesakit sunnah mana yang cuba sedaya upaya nak beri orang faham ya, sangka buruk penjelas kepada mereka di luar sana dan sebagainya ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajar oleh Allah Ta'ala, pilihlah jalan kemaafan, suruhlah dengan kebaikan, dan palingkanlah wajahmu dari orang-orang yang bodoh itu. Ini Allah Ta'ala yang sampaikan ya dalam surah Al-Araf ayat 199. Jadi tolong dengar betul-betul ya. Jadi tolong dengar betul-betul pilihlah jalan kemaafan, suruhlah dengan kebaikan, dan palingkan wajahmu dari orang-orang yang bodoh itu. Ini dalam surah Al-Araf ayat 199. Ini amaran dari Allah Ta'ala. Jadi ingat ya, di antara sabar yang terpuji. Ya. Inilah di antara sabar yang terpuji. Ayat ni ditujukan di antara sabar yang terpuji, iaitu sabar terhadap apa yang berlaku dari penganiayaan manusia ya kepada dirinya sendiri dengan kata-kata mereka dan perlakuan mereka ya. Dan dia adalah tingkat sabar yang tertinggi sekali. Subhanallah ya. Sabar seperti ini memang menjadi tabiat iaitu kepada orang yang berkata kebenaran, iaitu ahli agama yang berkata kebenaran ya. Sekalipun pahit dia terpaksa ya mencerita kebenaran, dan juga para pemimpin yang benar-benar mencari keredaan Allah ya, pemimpin yang dia faham ya, dia takut kepada Allah setiap amanah yang diberi. Ya, biasa dan termasuk orang-orang yang khusus dari para nabi, para siddiqin, para wali solihin. Jadi Allah Ta'ala ingatkan lagi di dalam Al-Quran kepada utusannya yang dipercayai, pilihlah jalan kemaafan, suruhlah dengan kebaikan, dan palingkan wajahmu dari orang-orang yang bodoh itu. Ini dalam surah Al-Araf ayat 199. Jadi di sinilah ya Ustazah nak pada pesakit sunnah, ini adalah berita gembira kepada kita semua. Jadi ini adalah berita gembira buat pesakit sunnah. Jadi bagi Ustazah ya, inilah ya, Al-Quran itu adalah ubat ya, Al-Quran itu adalah satu kegembiraan ya kepada jiwa kita. Biarlah ya, jadi mereka tidak tahu membedakan apa di dunia dan apa di akhirat. Jadi untuk tidak membuangkan masa, macam saya kata, kita akan serah kepada YDP Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibbun Nabawi, iaitu Ustaz Haji Zaidi kita ya, daripada jurusan ijazah daripada Universiti Al-Azhar ya, di bidang pengajian Islam dan juga bahasa Arab. Dan insya-Allah ya, mudah-mudahan beliau dapat memberi kebaikan kepada kita semua. Insya-Allah Allah akan memberi kita kebaikan dengan ilmu, iaitu cara bimbingan Rasulullah SAW
merawat penyakit demam. Okey, kita dengar dulu. Nanti Ustazah akan penutup. Ustazah akan tunjuk bagaimana penyakit demam yang dirawat. Cara sunnah Rasulullah SAW merawat penyakit moden. Yang orang kata tahap dia tinggi. Macam mana nak buat tu Ustazah? Okey, insyaAllah. Ya, benarlah Allah, benarlah Rasulullah SAW. Jadi berubatlah kamu dengan sesuatu perubatan. Jauhi yang haram dan jauhi yang meragukan. Tidak ada penyembuhan sesuatu yang haram dan sesuatu yang meragukan. Jadi Ustazah jemput Ustaz sila ke depan ya untuk kita sama-sama dengar, kita belajar ilmu ya supaya mereka akan ya lebih ramai nak tahu tentang ada perubatan sunnah Rasulullah SAW 100%. Okay, Ustazah jemput Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-qail wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ya, kesihatan kepada kita, diberikan umur yang panjang dan bermanfaat, dan mudah-mudahan pada malam ini kita dapat ya bertukar ya pengetahuan lah ya. Ada kalanya ya kita tahu dalam satu perkara tapi kita tidak tahu dalam perkara yang lain ya. Jadi ya kalau benda tu ya benda yang baik maka ambillah ya, dan kalau benda itu ya anda sudah maklumi ataupun tidak baik ya anda singkirkan saja ya. Jadi kita nak ya pada majlis ilmu pada hari ini ya, malaikat-malaikat semua ya menaungi ya, malaikat semua menaungi majlis ilmu ya, tetapi ya malaikat tak akan bersama kita lah ya kalau majlis kita ni ya dengan ya fitnah, dengan kata-kata yang bukan-bukan ya. Jadi jaga adab lah ya. Jadi pendek kata maknanya semua ya jaga adab ya, mudah-mudahan ya perkongsian ilmu ini akan memberikan ya istifadah kepada kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada malam ini ya kita teruskan ya membincangkan tentang ya perubatan ya yang berpandukan kepada ya Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pada malam ini kita akan bincangkan ya bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apabila ya seseorang terkena ya penyakit demam. Ya, jadi demam ni memang dah ada ya daripada zaman dahulu sehinggalah sekarang. Ya, maknanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada yang menderita demam ya. Jadi ya apakah petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal ini? Jadi ini nak menunjukkan dan membuktikan bahawa ya ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam petunjuk-petunjuk dalam ilmu perubatan. Jadi ya minta maaf ya kita hanya bincangkan ya perubatan ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
berpandukan ya kepada kitab ni yang kat belakang ni ya, tapi dia terbaliklah ya. Kitab Tibbun Nabawi ya, itu gambar dia ya. Ni kitab dia. Jangan kata tak ada kitabnya ya. Kitab ini ya, Tibbun Nabawi ini di dalam bahasa Arab. Bukan dalam bahasa Arab. Ya. Di dalam bahasa Arab ya, untuk nak buktikan ya di luar sana ya, siapa yang kata ya ilmu perubatan ni tidak ada ya. Ini ya salah satu, ini salah satu saja ya. Belum kitab-kitab daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, kitab-kitab ya yang besar, Ibn Sina, Al-Qanun fit Tibb ya, dan banyak lagi ya. Cuma ya cukuplah ya dengan ya satu bukti ni ya, sepatutnya ya kita lebih tawadhu', merendah diri ya. Jangan kita berkata-kata ya perkara yang kita tidak tahu ya. Nanti kalau kita berkata perkara yang kita tidak tahu ya, ketidaktahuan kita, kejahilan kita tu ya akan diketahui orang ya. Jadi ya masing-masing ya berlapang dada ya, berlapang dada. Jadi kita tidak sentuh pun ya perubatan di luar sana ya. Yang kita nak bahaskan di sini ya, perubatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang kami rujuk daripada kitab At-Tibbun Nabawi lil Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ya. Imam Ibn Qayyim ni ulama besar ni ya, dan ya apa yang ya beliau tulis ini ya bukan sekadar ya dia tulis ya, bukan sekadar pandangan dia saja ya. Ulama dahulu ya, bila dia menulis sesuatu ya, dia dah buat kajian ya, teliti ya, dengan penuh teliti ya, nak ditulis di dalam kitab tu bukan sebarang tu ya. Dah ada kajiannya, dah ada penelitiannya ya. Jadi ya barulah ya ulama dahulu ya sangat berhati-hati, dan ya bila benda tu ya dah dibuat kajian baru dia tulis. Jadi ya di dalam kitab inilah juga cerita bab susu ya. Susu tu bagus, susu itu sunnah Nabi SAW, tapi tidak boleh ya dikonsumsi secara berlebihan. Dalam kitab ni lah ya, di dalam kitab ni ya. Jadi jangan buat komentar ya di luar ya daripada ya perbahasan ya di dalam kitab ni ya. Jadi kalau anda ya komentar nanti ya anda mengomentari ya ulama sebenarnya ya. Kita hanya penyampai saja. Baik. Jadi jelas ya sahabat-sahabat ya. Jadi perubatan kita ini berpandukan kepada kitab ini ya. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab ya. Jadi ya insya-Allah mudah-mudahan ya dengan bukti dan dalil ini ya orang di luar sana akan lebih ya memahami ya tentang ya perubatan ya Islam ataupun perubatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada yang bertanya ya, adakah dalilnya di dalam Al-Quranul Karim? Ada ya. Jadi ya mari kita berkongsi ya, kadang-kadang kita ya baca dah ayat tu ya, tapi ya kita tak berapa sedar ayat tu ya barangkali berkaitan dengan apa ya. Jadi kalau orang tu faham bahasa Arab, mudah-mudahan dia tahulah ya apa yang dia baca ya. Jadi di dalam Al-Quran ini ya banyak ayat-ayat ya, cuma ya kesempatan yang ringkas ini saya sebutkan ya beberapa ayat sajalah ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah taala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, ayat ni surah Yunus ayat 57 ya. Minta tolong catatkan supaya mudah ya dirujuk ya. Jangan ada lagi selepas ini orang yang berkata ya, oh tidak ada dalam Al-Quran ya. Jadi ini adalah ya surah Yunus ayat yang ke-57 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya
telah datang kepadamu satu pengajaran, satu nasihat, mau'izah, satu peringatan, ya, mir rabbikum, daripada Tuhanmu, dan wasyifa'ul lima fis sudur, ya, dan juga penyembuhan segala penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk, ya, hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutlah, ya, ini dalam surah Yunus ayat yang ke-57, ya, menjadi dalil, menjadi bukti bahawasanya, ya, di dalam Al-Quran itu, ya, Allah Taala sendiri sebutkan, ya, syifa lima fis sudur, ya, di mana Al-Quran itu sendiri adalah merupakan syifa, ya, penyembuhan lima fis sudur, ya, apa yang terkandung di dalam sudur kita ni, ya, dalam dada kita, ya, dalam jantung kita, ya, ya, dalam penyakit-penyakit hati ni, macam penyakit apa contohnya? Dengki, ya, penyakit dengki, penyakit apa ni? Sombong, takabur, ragu, ya. Ini semua, ya, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan, ya, ubatnya ialah kembali semula kepada Al-Quranul Karim, ya. Ayat yang kedua, ya, dalam surah Isra, ya, surah Isra ayat 82. Tolong catat ni, ya. Jadi pakat, ya, cari ayat ni. Suratul Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ya, dan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menyembuhkan, ya, daripada Al-Quran sesuatu yang menyembuhkan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, tetapi yang demikian tiada berkesan terhadap orang-orang yang zalim, melainkan hanya menambahkan kerugian. Jadi yang nak mempercayai tentang perubatan sunnah Nabi SAW hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang beriman, ya, bila dibawakan dalil daripada Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ya, dia semakin beriman, dia semakin tunduk, dia terima dengan, ya, seluruh jiwa dan raganya. Itu tanda iman. Ya, dia akan terima. Ya, tapi Allah Taala sebutkan wala yazidudz zalimina illa khasara. Ya, tapi, ya, yang demikian tiada berkesan terhadap orang-orang yang zalim. Ya, orang yang tidak mahu mengakui bahawa, ya, Al-Quran itu adalah merupakan syifa, merupakan penyembuhan lima fis sudur, ya, terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam sudur, dalam dada kita. Ya, itu penyakit rohani tu, ya. Penyakit jasmani itu lebih mudah dirawat berbanding penyakit rohani. Ya, penyakit rohani ni hanya ada di dalam Al-Quran dan hanya Al-Quran sahaja, ya, penawarnya. Ya, sehebat mana perubatan di luar sana, ya, tidak akan mampu untuk merawat lima fis sudur. Ya, dan, ya, kalau setakat rawatan zahiriyah jasmani tu, ya, Al-Quran, ya, ada, ya, ayat-ayatnya. Dalam hadis-hadis Nabi SAW ada hadis-hadis, ada petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Ya, berbeza dengan, ya, perubatan daripada selain, ya, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW yang hanya berdasarkan, ya, penelitian-penelitian manusia yang sangat lemah ini. Jadi, ya, ini daripada dua ayat Al-Quran, ya. Jadi mudah-mudahan mencukupilah, ya, kepada yang masih bertanya lagi ni, ya. Ada orang bertanya lagi, ya, apa bukti, ya, perubatan ini, ya, wujud ataupun ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ya, kalau sunnah Nabi SAW banyaklah, ya, banyak, ya. Antaranya Rasulullah SAW, ya, bersabda, ya, likulli da'in dawa,
fa idza usiba dawa'u bara'a bi idznillah azza wajal. Setiap penyakit pasti ada ubatnya. Jika ubat itu bertepatan dengan penyakitnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan hadis ini ya menunjukkan bahawasanya di dalam Islam ya, Islam sangat-sangat menggalakkan kepada umatnya ya untuk membuat penelitian, untuk membuat kajian ya tentang ya penawar-penawar ataupun ubat-ubat kepada apa jua penyakit yang timbul. Ya, ini galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit pasti ada ubatnya. Jadi ambillah ya kata-kata ini, bangunlah ya cendekiawan-cendekiawan. Bila Nabi SAW sudah menyebutkan setiap penyakit ada ubatnya, ayo bangun cari. Ya, buat kajian. Bukan kita makin mendabik ya, berpeluk tubuh, duduk diam. Ya, bila orang cakap perubatan, dia komplain. Ya, itulah kerja dia. Tak, ya. Bila orang tunjuk kehebatan sunnah, ya, merawat penyakit, yes, bagaimana kita buat kan? Teori dengan praktikal tak sama. Bila kita dah praktikal, tunjuk kehebatan sunnah merawat penyakit moden, ya, di mana mereka kata mustahil boleh kan? Tapi bila benda tu boleh, aduh, tu atau bila ada penyakit dalam hati. Yeah. Bila manusia tu dia ada penyakit di dalam hati dia tak boleh terima. Macam mana boleh baik dengan digunakan logik akal? Astagfirullahaladzim, ya. Kat tu Ustazah kata, ya, nak tahu kehebatan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW, ya, wajib 100%. Lepas tu Ustazah dah beritahu, ya, kul ya kafirun, orang kafir, dia cara dia lah. Ya, kita tak nafikan, kan. Jadi mereka tu memang kita dah tahu dah, orang kafir ni yang haram ke, yang apa tu, yang benda yang kotor pun menjadikan ubat. Tak apalah itu mereka. Tapi kita orang Islam, ya, kalau dalam kitab At-Tibun Nabawi menjelaskan berubatlah kamu dengan sesuatu benda yang jauhi, tidak ada satu penyembuhan sesuatu yang haram, ya. Jauhi, ya, jangan kamu berubat yang haram meragukan, nanti rosak jiwa dan hati kita dan sebagainya, ya. Banyak benda lagi kalau kita nak kupas. Yeah. Tapi itulah dia, kebenaran dah dibuktikan pun, macam mana Nabi kan dah membuktikan pun. Tapi penyakit ni penyakit dalam hati manusia. Tapi kalau orang kafir tak apa lagi kan, kita boleh faham dia tak ni. Apa dia sedihnya, ya. Seorang Islam, ya, ngaku Islam, tapi ya bila kita tunjuk kehebatan perubatan sunnah, ya, diwawarkan, ya, sesuatu yang bukan nak datang, ya, bertabayun dulu berjumpa, ya, nak lihat kehebatan sunnah. Tapi inilah manusia, kan. Tak apalah, kita abaikan. Ya, petunjuk hidayah ni urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW ya bersabda, ya, alaikum bisyifa'ain, ya. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada dua jenis penyembuhan, ya, Al-Quran wal asal, ya, iaitu Al-Quran dan juga Al-Asal. Asal tu madu, ya. Ini disebut oleh Nabi SAW, ya. Saya, ya, nak nak jelaskanlah, ya. Bila Nabi SAW dah sebut, ya, alaikum bisyifa'ain, ya, hendaklah kamu berpegang teguh kepada dua jenis penyembuhan, yakni yang pertama Al-Quran wal asal dan juga madu, ya. Kenapa, ya, ilmuwan-ilmuwan kita, ya, tidak buat kajian? Ini satu fakta yang sangat hebat ni, ya. Allah Ta'ala, ya, beri, ya, kepada Nabi SAW dan Nabi sampaikan kepada kita, ya. Allah Ta'ala tidak beri kepada orang lain ni, beri kepada kita ni orang Islam, ya. Maknanya Al-Quran itu adalah merupakan khazanah yang sangat besar dan sangat hebat, ya. Ayo buat kajian, ya. Nabi SAW isyaratkan dengan madu, ya. Jangan tahu bermadu saja. Ya, bermadu bukan main laju, ya, sikit-sikit nak madu gunakan alasan, ya. Tapi bila Nabi SAW sebutkan hendaklah kamu berpegang teguh kepada dua perkara, iaitu Al-Quran dan juga Al-Asal, madu. Ya, kenapa kita tak buat kajian? Ya, berapa banyak jenis madu yang, ya, yang ada kat dunia ini, ya.
Madu yang bagaimana? Ya, madu yang mengandungi kandungan air yang paling sedikit sekali. Ya. Sebab ya kandungan air yang ada pada madu itulah yang menjadi penentu ya bahawa ya satu-satu madu itu ya bagus ataupun tidak, berkualiti ataupun tidak, bernilai tinggi ataupun tidak, dia sampai kepada makam ataupun martabat ya perubatan ataupun tidak. Ya, kena buat kajian lah. Ya. Jangan bila dengar orang bercakap ni dia dah melenting dah. Jangan begitu. Ya, buat kajian. Ini adalah rumusan daripada Nabi SAW. Ya, maknanya sepatutnya kita kena pegang sungguh-sungguh ni. Ni dalil dia ni. Oh, ya, madu ni maknanya kita kena buat kajian. Ya, jadi sekarang ini tengoklah. Ya, bab madu pun sekarang ini ya bukan orang Islam yang kuasai. Ya, pasaran madu dunia sekarang ini ya ada di negara mana? Ya, bukan di negara Islam. Ya, di negara cahaya non alif. Ya. Jadi, ya kenapa kita tidak merasa Allahu Akbar? Ya. Dalam Quran dah ada dah suratul Nahl. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi dah sebut dah. Tapi kenapa kita buat dek? Istilah sekarang. Buat dek. Ya, baca hadis, kadang baca hadis. Ya. Orang yang belajar hadis Bukhari Muslim pula bila baca, ya sekadar khatam gitulah. Habis Bukhari, baca doa, khalas. Ya. Tak ada apa dah. Ya. Inilah malangnya, ya. Kita lah, ya. Bukan saja saya nak kata orang, ya. Kita ni lah termasuk saya sendiri. Ya. Kita, ya, dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW, sedangkan di dalam Al-Quran sebutkan supaya kita tadabburkan Al-Quran itu, ayat-ayat itu. Ya. Kaji, ya. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran ayat yang lain, falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya. Falyanzuril insan, hey manusia, ya, perhatikan, ya. Jadi maknanya bukan Allah Taala suruh tengok saja, perhatikan. Perhati maknanya buat kajian. Falyanzuril insanu ila ta'ami, ya, kepada ya makan minum. Ya, kepada apa yang ya dimakan oleh manusia itu. Buat kajian. Ya, jangan sekadar dalam Al-Quran, ya, Allah Taala dah sebut, kita hanya sekadar baca, hafaz, kemudian khalas, tak ada apa. Ya, ini adalah fakta. Daripada siapa? Fakta daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya pandang besar dengan apa yang kita makan dan kita minum. Ya, benda besar ni. Ya. Jadi salah kita makan akan mendatangkan penyakit, mudarat. Salah kita minum, ya, akan mendatangkan penyakit, memudaratkan tubuh kita. Ya, Allah Taala dah sebut, ya, suruh buat kajian, perhati tentang ya makan minum kita. Tapi kita ya buat ya kita serahkan, serang aja. Fasalu ahla zikri. Ni dalil-dalilnya, ya. Serahkan kepada orang yang tahu. Oh, ya, jadi dalam bab makan kita serah jelah kepada siapa yang ni, ya, tak kira ya halal haramnya, subahnya. Orang yang ni, ya, dia tahu mencekik je. Dia tak nak perhatikan betul-betul seorang yang teliti, ya, punca rezeki, punca rezeki. Macam kalau orang yang soleh, dia akan berhati-hati soal jauhi riba. Ya, lepas tu apa benda sebab nak bagi anak isteri makan, ya, dia akan mempengaruhi. Begitu juga, ya, daripada segi pemakanan kita, ya, apa yang kita masuk dalam tubuh badan kita, dia berkaitan, ya, dengan kesihatan kita dan sebagainya. Jangan anggap makanan ialah lain, ubat lain. Apa yang kamu makan itulah ubat. Orang kadang berpandangan yang makan minum ini bukan agama. Makanan dia tak ingat itu bukan agama. Ya, makan minum perubatan bukan agama baginya. Perubatan bagi mereka tak ada kaitan dengan agama. Ini apa, persoalan manusia. Dia salah macam tu, ya. Sedangkan Nabi SAW ya sebut banyak hadis. Ini bab demam ni pun ya bukan satu hadis. Dalam bab demam ni, ya, siapa kata ya di dalam Islam tidak ada perubatan? Ya, siapa kata Nabi SAW tidak bicara ya soal perubatan? Ya, saya nak khabar, ya, dunia barat ya menganggap Nabi SAW sebagai apa? Selain daripada Nabi, ya, mereka menganggap Nabi sebagai doktor.
orang barat yang muslim lah, ya, orang barat di muslim tu, dia buat kajian. Ya, betul ataupun tidak, ya, sabdaan Nabi SAW, ya, bila mereka buat kajian ternyata betul. Ya, orang kita, ya, bukan nak buat kajian, ya. Ya, yang mereka tahu, ya, hantam, ya, apa gini, ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi saya minta sahabat-sahabat sekalian, ya, jadilah, ya, orang yang, ya, kita gunakan akal fikiran kita, ya, untuk, ya, kita tadabburkan, ya, ayat-ayat Al-Quran. Kita pandang berat apa yang disabdakan Nabi SAW, ya, bukan kita berpeluk tebuh, ya, kemudian kita kata kat orang, ya, pelekehkan orang, perendah-rendahkan orang yang buat kajian, ya, orang yang dah beramal, orang yang dah beramal sekali, dah ya, itu dipandang lekeh. Ni apa ni, ya? Baik, kita pergi kepada tajuk kita, ya, bab bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, merawat orang yang terkena demam, ya. Sekarang ni musim hujan, ya. Banyak orang demam, ya. Jadi sebelum ini pun 2 tahun yang lalu, Allahu Akbar, ya, ramai orang, ya, sakit demam, ya. Jadi, ya, mari kita dengar, ya, mari kita dengar sekali, ya, kita dengar, ya, hadis Nabi SAW tentang, ya, tentang demam. Sama ada anda nak ikut ataupun tak ikut, itu terpulang, ya. Tak tepuk dada, tanya iman, ya, terpulang. Tapi jangan kata, ya, di dalam Islam tidak ada perubatan. Jangan kata Nabi SAW, ya, tak pandang berat dalam soal-soal, ya, penyakit dan juga perubatan, ya. Dengar, ya, hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Ada di dalam hadis Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Allah, ya, kalau ada dalam, ya, dua kitab sahihain ini, ya, maknanya sudah tidak diragukan lagi. Dari Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah bersabda, innamal humma au shiddatul humma min fayhi jahannam fabruduha bil ma'. Setengah baca fa'abriduha bil ma', ya. Namun kedua-duanya, bacaan itu, ya, ada dalam, ya, Sahih Bukhari dan juga Muslim, ya. Nabi SAW bersabda, innama, ya, sesungguhnya al-humma. Al-humma, ya, dalam bahasa Arab maknanya, ya, demam. Hari ini kita belajar bahasa Arab, satu perkataan humma, alif lam ha mim, ya, kemudian, ya orang panggil ya bebek. Ya bebek tu. Ya, yang bebek, nanti dia tak tahu ya bebek. Yang tak ada titik tu, ya. Innamal humma, ya, sesungguhnya demam itu, au shiddatul humma, ataupun demam yang berat, demam yang bersangatan, ya, maknanya panas yang melampau tu, ya. Kan ada orang, ya, setengah orang demam panasnya, ya, sederhana, ya. Ada orang pula panasnya, ya, panas yang melampaui lah, ya. Nabi SAW sebutkan sesungguhnya demam itu atau demam yang berat itu berpunca dari bahang api Jahannam. Berpunca daripada bahang api neraka Jahannam, ya. Jadi, ya, fabruduha ataupun fa'abriduha bil ma'. Jadi sejukkanlah ia, yakni demam itu, ya, bil ma', dengan air. Ya. Ini hadis Nabi SAW kepada orang yang tak pernah dengar, ya. Jadi ini hadisnya, dan hadis ini martabatnya sahih. Jadi anda boleh cari hadis ini di dalam Bukhari, ataupun, ya, dalam riwayat Muslim, ya. Jadi hadis ini adalah hadis sahih yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Jadi macam yang saya sebutkan di awal tadi lah, ya, bila Nabi SAW sebutkan, jangan ianya seperti lalat yang
lalat yang terbang, ya kita gitu je, ya. Kita tak pandang berat, ya. Tetapi ya kami ya di Persuna ini ya kami pandang berat ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam soal perubatan. Ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya tentang demam ini, ya Nabi menyebutkan sesungguhnya demam ataupun syiddatul humma tu, demam yang bersangatan itu ya min faihi jahannam, ya itu adalah ya daripada ya percikan api neraka jahanam. Ya, fabruduha bil ma, maka ya cara nak menyelesaikan solusi untuk merawat orang yang terkena demam ataupun demam yang tinggi high tu, demam yang melampau tu yang bersangatan itu, fabruduha ataupun faabriduha bil ma. Caranya ialah sejukkannya dengan air. Ya, sejukkannya dengan air, ya. Tidakkah dah orang tua-tua kita dulu, ya, kalau demam, ya, dia letakkan apa? Air. Ya, air sejuk, ya, kat kepala kita tu. Ya, dekat bawah kita. Jadi maknanya orang tua-tua kita dahulu, ya, mereka ya beramal dengan ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang kain tu dibasahkan. Ya, kain dibasahkan. Kain dibasahkan, kemudian letak di atas kepala. Jerat, sambil tu seorang ibu berselawat kat atas Nabi, kan? Selawat itu menyejukkan. Selawat ibu, kan? Seorang ibu, tangan ibu merawat anaknya. Subhanallah. Allah. Sebab tu anak-anak orang dulu-dulu kebanyakan ya anak-anak tu menjadi anak yang berjaya dalam hidupnya. Sebab apa? Bila demam tu, dan nanti kita ceritalah bila berubat cara sunnah kita akan belajarlah, kan? Tetapi tak tahu cerita lebih sebab netizen kat dengar kat sini orang barakahnya tangan ibu. Tangan ibu, ya. Sejuknya tangan ibu tu, ya. Tak, seorang ibu ni yang dia biasa macam ni. Seorang ibu ni bila anak sakit, anak yang sakit, tapi ibu terasa dia yang lebih sakit daripada anak dia. Dia lebih susah hati daripada anak dia. Tidur. Jadi ibu ni subhanallah. Jadi bila dia merawat dengan cinta, kasih sayangnya, dengan ikhlasnya, tu kata aura-aura tu, subhanallah. Baik, ya, saya nak jelaskan sedikitlah tentang hadis ini, takut orang ya salah faham. Ya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya demam itu ya berpunca daripada ya bahang api neraka jahanam, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya jahanam di sini ya sebagai tasbih, ya. Tasbih maknanya ya menyamai, ya. Maknanya panas tu ya, bila orang sakit demam tu panas, ya, kepanasan itu adalah ya menyamai ya bagaimana ya kepanasan ya di api neraka jahanam. Ya, maknanya di api neraka jahanam ya manusia akan terasa panas, ya. Jadi kepanasan ialah sebagaimana yang dirasai oleh orang yang sakit demam tu, malah lebih daripada itu, dan nama neraka lebih daripada itu. Sekurang-kurangnya Allah Taala tunjuk ya kat dunia ini yang dikatakan panas itu beginilah ya salah satu contohnya. Ya, malah ya panasnya api neraka jahanam itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat lagi. Ya, Allah Taala tunjuk sikit. Hak sikit tu pun manusia dah tak tahan. Demam satu hari sakit. Kalau kesangatan demam, dia melibatkan sakit kepala, dia melibatkan sakit sendi-sendi, nak makan pun tak lalu, orang bawa buah. Alamak, waktu kita sakit lah bawa makan buah. Waktu kita sakit lah bawa macam-macam. Waktu tu lah kita tak lalu nak makan. Itu sebagai tasbih, ya. Sebagaimana ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala ceritakan tentang kebahagiaan, kegembiraan, ya. Untuk nak, ya, itu tasbih pula kepada apa yang ada di syurga Allah. Ya. Jadi Allah Ta'ala zahirkan sedikit. Ya, sedikit tu, ya, daripada syurga ataupun neraka. Ya. Kalau syurga, ya, tentang kebahagiaan, kenikmatan, ya. Allah Ta'ala beri nikmat, makan daging itu, daging ini. Beri sedikit je kenikmatan, ya. Itu yang ada di syurga. Malah di syurga, ya, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ya, kalau syurga memang nak digambarkan dengan mata, ya, telinga apa semua tak boleh lah nak gambar, ya. Maknanya di syurga tu jauh lebih hebat, tapi Allah Taala zahirkan sedikit daripada kenikmatan, ya, dunia ini, ya, yang ya bakal ada nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini
ya sebagai tasbih. Ya, ini adalah Nabi menggunakan ya ibarat tasbih ya. Jadi kepanasan yang dialami oleh orang yang menderita demam ini ya, panasnya ya seumpama panas ya api neraka jahanam, malah api neraka jahanam jauh lebih dahsyat lagi ya. Itu pun sikit aja tu panas yang Allah Taala zahirkan tu, itu pun manusia dah tak mampulah dah hilang kewarasan ya, terus cari ya apa yang boleh sembuh. Kadang-kadang ya yang lebih teruk lagi ya sanggup dah ya benda haram pun haram lah ya, sebab panas ni ya, tak tahan dengan panas ni. Inilah ya, sedikit saja tu pun manusia dah tak tahan. Jadi ya, apa penyelesaian yang Nabi SAW nak bagi tahu ni ya, bila sesiapa pun ya, kita ni, anak kita, keluarga kita terkena demam panas ni ya, Nabi kata fabruduha bil ma ya, ataupun faabriduha bil ma ya, maka sejukkanlah ya dengan air. Air di sini ya boleh jadi air biasa ya. Maknanya kalau kita kat sini ya, kita payah nak dapat air Zam-Zam ya, maka gunakanlah ya air-air yang ada di keliling kita. Ya, kalau orang dulu guna air perigi, air gunung ya, air hujan ya, untuk ya rawat orang yang ya demam ni ya. Kalau orang-orang yang berhampiran dengan Mekah ya, dan ya ada bekalan-bekalan air Zam-Zam, maka air Zam-Zam itu lebih aula. Ya, air Zam-Zam tu lebih utama lagi. Jadi siapa-siapa ada air Zam-Zam itu jauh lebih baik lagi untuk nak merawat orang yang sakit demam ya. Sebab ada hadis Nabi SAW ditambah ya, selepas sebut fa'abriduha bil ma ya, au ma'i Zam-Zam ya, ataupun air Zam-Zam. Jadi hadis itu menunjuk kepada ya, kalau orang di sekitar Mekah dan orang-orang yang mempunyai ya bekalan air Zam-Zam, katalah dia pergi Mekah, umrah, haji apa semua tu ya, dia ada 3-4 tong lagi ya, tiba-tiba diserang demam ya, maka ya yang terbaik, terafdal ialah gunakan air Zam-Zam. Ataupun kita pergi Mekah ya, sama ada kita haji ataupun umrah ya, jadi kita dah sampai sana ya, air Zam-Zam tu depan mata kita. Jadi ya, bila kita terkena demam, yang terafdal ialah fa'abriduha bima'i Zam-Zam ya, maka sejukkan dengan air Zam-Zam. Dah air Zam-Zam ya dekat dengan kita ya, maka ya sejukkan dengan air Zam-Zam. Namun kepada negeri yang jauh daripada Mekah, jauh daripada air Zam-Zam, tak ada bekalan air Zam-Zam ya, maka ya gunakanlah air yang sekitarnya lah, air yang baik. Air air yang baik ni ya, kalau boleh ya air yang tak tercemar lah ya, bukan air yang dirawat, bukan air yang air tangki wangi, bukan air tangki wangi ya. Yang eloknya kalau boleh kita carilah kat rumah kita, sediakan ya air mata air. Kalau boleh air yang dekat gunung-gunung tu sayang. Tu kita tengok banyak kan bila kita lalu dekat kamera, banyak kan orang Cina kan, bangsa lain mereka akan ambil air simpan di rumah. Kadang-kadang kita bertontong tu, kadang-kadang bukan bangsa kita tapi bangsa lain, mereka percaya dengan air yang dari Allah Ta'ala ni. Mereka ambil simpan. Kalau boleh sakit-sakit sunnah, nasihat ustazah ya, kita disebabkan air Zam-Zam susah dapat, jadi pilihan kita yang kedua ialah cari air di gunung-gunung. Ada Allah air mata air ya, air gunung, dan cuba dapatkan dan simpan di tempat yang redup. Jadi kalau boleh masukkan dalam bekas kaca dan simpan dalam peti ais. Untuk kecemasan. Ya, untuk kecemasan. Dan kita simpan untuk demam. Ya, ubat untuk demam. Ya, dulu kita pernah pergi ke buat program di Hulu Langat ya. Di sana ada air. Ambil. Jadi orang-orang belah sana boleh ambil. Kami pernah pergi ke Jerantut. Ni tempat Ustaz Wan ya. Kat Jerantut tu ya, banyak bukit-bukit apa semua tu ya, ada air
air gunung tu. Bagus tu. Subhanallah. Sebab tu kita tengok orang asli sihat-sihat. Orang sebenarnya. Umur dia dah berapa pun. Ya Allah kuatnya. Subhanallah. Ia kadang tak pakai kasut lipat, pun. Tak pakai kasut lipat tak boleh. kudis pula. Kan? Tapi subhanallah. Itulah Maha manusia yang hidup dengan fitrah, dengan alam semula jadi. Ya, jadi orang yang dia tak kaya macam orang lain ada apa, tetapi Allah memberikan kesihatan yang baik kepada mereka. Kekayaan mereka memiliki dengan alam, ya, dan dengan alam itu ya memberi kebaikan kepada kesihatan mereka. Orang Kelantan pun dekat banyak gunung-gunung, jalan nak pergi ke Cameron Highland tu banyak bukit gunung tu semua tu, ya. Jadi ada banyak mata air tu. Bagus tu, ya. Itulah ya air yang lebih baik lagi, ya. Orang Baling, orang Baling, orang kat Baling, ya. Orang di Baling pun ya kat sana ada ya mata air ni yang masya-Allah ya, hadiah daripada Allah Taala lah ya, hadiah. Gunakan ya, ambil simpan tu ya, bagus tu ya. Kalau boleh untuk minum kita pun sangat baik tu ya. Jadi maknanya ada je di mana-mana kalau nak cari kan ya, air mata air ni. Jadi sangat bagus ya. Jadi ya orang-orang dahulu ya mereka ya cuba praktikalkan ya daripada hadis Nabi SAW. Ya, jadi bila menderita sakit demam ini ya, jadi ya sekarang kita bila dah tahu tentang hadis ini jangan panik dah. Ya, jadi kita boleh rawat sendiri. Ya, kita rawat sendiri ya, ambil lah apa-apa air apa semua tu ya, boleh kita lapkan atau letak di dahi kita dan sebagainya ya, untuk nak turunkan ya darajah kepanasan dia tu ya. Dan saya nak cerita sedikit pengalaman waktu belajar di Mesir dulu ya. Waktu belajar di Mesir dulu, saya duduk di kampung, di satu kampung nama dia Matariah ya. Di kampung tu ni orang kampung di sana lah ya. Bila ya ada ahli keluarga mereka ya sakit demam ya, mereka tak hantar terus ke tu ya. Mereka tak hantar ya. Tapi mereka ya rawat secara tradisional ya. Rupanya tradisional mereka itu ada sumbernya. Ya, sumbernya inilah hadis Nabi SAW ya. Mereka buat macam mana? Ya, mereka ya suruh di air tu disimpan di tempat bekas air yang besar tu. Kalau sekarang ni yang tempat mandi tu panggil apa? Tap. Tu ya. Disimpan kat situ ya, kemudian dia suruh orang yang demam tu ya untuk berendam ya di dalam apa ni. Yalah, bagi rendam lah. Maknanya dia direndam yang kepala dulu. Maknanya kita dia ada step dia sebenarnya. Kaki dulu, naik ke atas. Lepas tu sebab tu orang yang selalu mandi sebelum waktu subuh lah dia mandi. Waktu pukul 3, 4 pagi. Waktu subuh tu kan. Selalunya orang yang sentiasa kesihatan dia bagus. Dia sihat. Tapi cara mandi dia basuh kaki dulu. Jangan terus kepala. Dia biar bahan-bahan panas. Waktu kita tidur, racun tu keluar, lepas tu kita mandi untuk keluarkan racun tu ya, dan insya-Allah dia akan memberi kebaikan. Jadi pesakit sunnah tolong buat ya, kita cuba buat. Habis tu kita baca bismillah, kita berselawat dalam hati. Kalau bilik air tu baca dalam hati, tak boleh sebut nama Allah di dalam bilik air ya. Jadi ya orang-orang Arab ya yang apa ni duduk di perkampungan tu, dia buat macam tu lah. Ya, alhamdulillah ya, dengan teknik begitu ya, ramai yang sembuh dan kebetulan saya pun pernah mengamalkannya ya. Bila demam ini ya, tanya kepada orang tua Arab di sekitar tu ya, tanya buat macam mana, dia kata macam tu, suruh ya rendam ya, bermula dengan kaki kemudian rendam ya. Jadi ya buat ya sekali dua kali, alhamdulillah. Orang panggil apa? Kebah kan? Kebah. Ya, alhamdulillah biiznillah ya. Saya nak sebutkan lagi ya. Saya tadi dah sebut ya, bukan dalam satu hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ni. Ya, sebab tu tolong buat kajian ya, rujuk pada kitab-kitab ya karangan ulama-ulama muktawar ni. Kitab Tibbun Nabawi ni ya, ini kitab tahun ya 600-an ataupun 700-an ni Hijrah. Oh, maknanya kitab yang sudah kitab lama ni ya, kitab yang hampir 700-800 tahun yang lalu ya, dikarang oleh ulama ya yang muktabar, yang ulama besar. Baik, hadis yang lain ya antum dengar saja ya, untuk nak menunjukkan bahawa bukan sekali Nabi SAW sebutkan ya.
daripada Abu Nuaim dan juga ulama-ulama lain menceritakan sebuah hadis daripada nas yang berdarjah marfu', idza humma ahadukum falyurashsha 'alaihi al-ma' al-barid thalatha layalin minas sahar. Jika salah seorang di antara kamu terkena demam, hendaklah ia menyiram tubuhnya dengan air sejuk. Selama 3 malam pada waktu fajar. Tadi baru Ustazah sebutkan tadi. Ya. Jadi ini dalam hadis yang lain. Kalau hadis yang pertama cuma sebut, ya, fabriduha bil ma', sejukkan dengan air. Ya. Macam mana cara dia? Ya. Dalam hadis ini menjelaskan lagi. Ya. Hendaklah ia menyiram, ya, tubuhnya dengan air sejuk. Jadi maknanya ambil air sejuk tu, ya, siramkan kat tubuh, ya. Jadi maknanya siram semua ni, ya. Sebab tu, ya, orang tua-tua kita aja, ya, bila kita mandi jangan terus daripada kepala. Lagilah sekarang yang pakai apa? Yang pakai shower tu, ya. Mulakan dengan kaki dulu. Lepas tu ya. naik Kemudian naik atas, naik atas. Baru panas-panas keluarkan dulu. Barulah teknik tu, ya. Dengan betul tekniknya, jadi, ya, panas dalam tubuh kita tu akan keluar, ya. Jadi ini dalilnya, ya. Jadi Nabi SAW juga, ya, menyebutkan, ya, supaya menyiram tubuhnya dengan air sejuk selama 3 malam, ya, pada waktu fajar, ya, waktu subuh, ya, maknanya sebelum subuh tu, ya, mandi, ya, 3 malam berturut-turut. Jadi sahabat-sahabat, ya, ibu-ibu semua, ya, bila anak kita ataupun ahli keluarga kita, ya, terkena demam, ya, jadi gunakan, ya, kaedah yang Nabi ajar ni, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, mandikan dia, ya, mandikan dia dengan teknik yang betul, ya, dengan catatan teknik tu biar betul, ya, jangan asal mandi, ya. Maknanya bermula daripada kaki sampai naik ke atas 3 malam, ya. Kalau sehari tak sembuh, ya, buat hari yang kedua, hari kedua tak sembuh, buat hari yang ketiga, ya, insya-Allah, ya. Nabi SAW dah sebutkan 3 kali, 3 malam, ya. Dibuat waktu mana? Ya, waktu fajar, ya, waktu subuh tu, ya, maknanya sebelum kita nak tunaikan solat subuh tu, ya, masuk waktu subuh tu pukul berapa? Katalah pukul 6, ya. Jadi sebelum waktu subuh tu, mandi. Ya, orang yang demam tu bawa mandi dia. Ya, bawa mandi dengan kaedah dan teknik yang betul, ya, selama 3 malam. Waktunya ialah, ya, waktu fajar, maknanya sebelum waktu subuh tu. Ya, mandi pada waktu itu, insya-Allah, ya, mudah-mudahan, ya, disembuhkan. Ini petunjuk Nabi. Ya. Jadi, ya, kalau kita mengikut, ya, kita ada azam dalam diri kita, ya, aku nak ikut apa yang Nabi SAW anjurkan. Ya, mudah-mudahan tidak ada kerugian. Ya, kita tetap berpegang asy-syafi huwallah. Yang sebenar-benar penyembuh ialah Allah. Jangan kata pula nanti kata, ya, aku dah buat 3 kali tak sembuh. Jangan begitu. Ya, tetap kita berpegang